Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, pada malam munajat. Hamba kaula saya akan membawakan satu tajuk berkenaan tentang haji, iaitu haji mabrur satu matlamat. Haji mabrur. Apakah makna haji mabrur para jemaah sekalian? Haji mabrur dari segi istilah terdapat beberapa pandangan para ulama berkenaan dengannya. Seperti yang dinukilkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nail Autar. Antara pandangan tersebut daripada Ibnu Khalawiyah, salah seorang pakar bahasa Arab berasal dari Yaman, berpendapat bahawa haji mabrur adalah haji yang makbul, iaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama lain berpendapat haji yang mabrur itu haji yang pelaksanaan tidak dinodai oleh dosa. Manakala Al-Imam Al-Qurtubi membuat kesimpulan haji yang mabrur adalah haji yang sempurna hukum-hukumnya sehingga terlaksana secara sempurna sebagaimana yang dituntut. Manakala Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahawa haji mabrur ialah apabila seseorang itu pulang ke tanah airnya dengan perasaan zuhud pada dunia dan inginkan akhirat. Para bakal-bakal dhuyufur rahmah yang dirahmati Allah, saya percaya setiap orang yang menunaikan ibadah haji mengimpikan haji yang mabrur. Kerana haji mabrur itu bukanlah sekadar haji yang sah saja. Bahkan yang haji yang mabrur itu ialah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita mengerjakan haji bukan sahaja menggugurkan kewajipan taklif, namun jauh lebih penting lagi ialah bercita-cita agar hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bermakna tidak semua yang hajinya sah secara syar'i akan beroleh haji yang mabrur. Jadi bagaimana mendapatkan haji mabrur? Pertama sekali, bakal jemaah haji perlu matlamatnya jelas untuk mengerjakan ibadah haji, iaitu memperbetulkan niat daripada awal dengan memusatkan fokus ke tanah suci hanya untuk mengerjakan ibadat kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan bertujuan untuk mendapatkan gelaran title haji semata-mata. Bukan juga hanya sekadar mendangani dan menjadi pendamping ahli keluarga. Bukan juga hanya sekadar hadir di tanah suci. Bahkan yang lebih dituntut lagi ialah membulatkan niat untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebagaimana yang sering kita ni laungkan di dalam talbiyah ketika berada di tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Maksudnya, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tuhan yang tiada sekutu bagimu, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu, tiada sekutu bagimu. Seterusnya, selepas itu apa lagi yang perlu kita ni buat untuk mencapai haji mabrur para jemaah sekalian? Para jemaah sekalian, sepanjang kita ni di sana, kita ni sekali-kali tidak boleh melakukan perbuatan fasik dan berbuat maksiat serta memelihara lidah daripada menyebut perkara-perkara kotor ataupun lucah. Jemaah haji sekalian perlu elak berkelahi, bertengkar-tengkar, memaki hamun dan mengucap-ucap orang lain yang sekiranya tidak dijaga akan membanturkan usaha kita ni untuk memperolehi haji mabrur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Yang tafsirnya, masa untuk mengerjakan ibadat haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum.
Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadat haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadat haji. Dalam ayat ini ada 3 perkara penting yang perlu kita jaga para jamaah sekalian. Sesiapa yang sudah berniat ihram kena jaga 3 perkara ini. Pertama, fala rafatha, maka janganlah dia mencampuri isterinya. Berbagai tafsiran mufassirin tentang maksud perkataan rafatha. Namun tafsiran itu dibahagikan kepada 3 pendapat, iaitu rafatha dengan maksud jima' atau persetubuhan. Yang kedua, rafas dengan maksud melakukan kejahatan dan gangguan seksual kepada perempuan dalam percakapan dan terang-terangan menyebut tentang seks. Melakukan mukaddimah atau permulaan jima' juga termasuk dalam pengertian rafas. Yang ketiga, rafas dengan maksud mencarut dan percakapan yang melalaikan, yakni laghat. Yang kedua, wala fusuqa, dan jangan berbuat fasik, iaitu membuat amalan-amalan yang mendatangkan dosa. Jangan buat maksiat dan jangan buat perkara yang mendatangkan dosa. Antaranya jangan caci maki orang lain. Kita ni datang untuk buat ibadat, maka kita ni perlu jaga akhlak dan perlu jaga tata tertib ketika berada di tanah suci. Kita ni datang dari jauh dengan belanja yang banyak, maka jangan merugikan diri sendiri dengan berbuat dosa. Ketiga, wala jidala, dan tidak boleh bertengkar-tengkar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita ni, kerana semasa melaksanakan ibadah haji, jemaah haji akan berduyun-duyun datang dari segenap penjuru atas tujuan yang sama, untuk sama-sama hadir ke tanah suci bagi mengerjakan ibadat haji. Ada kemungkinan ada perkara yang boleh menaikkan kemarahan kita ni. Jadi para jemaah sekalian, perlunya kita ni mempersiapkan diri dengan menanamkan sifat sabar, berlapang dada, suka memaafkan orang lain, dan pasrah dengan ketentuan Allah di atas ujian yang diterima. Jadinya para jamaah sekalian, apabila menunaikan ibadat haji, kita ni bukan sahaja dituntut melihat sahnya haji, bahkan kita ni mesti berusaha untuk mencapai haji mabrur, yang mana ganjarannya adalah syurga. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Maksudnya, haji mabrur itu tidak ada ganjaran baginya melainkan syurga. Dalam hadis yang lain daripada Abu Hurairah, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, Man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh. Maksudnya, sesiapa yang menunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya, iaitu dalam keadaan suci bersih daripada dosa. Jadi untuk akhirnya, sama-samalah kita ni berdoa agar jemaah haji, khususnya jemaah haji negara Brunei Darussalam, sentiasa diberikan kemudahan sepanjang berada di tanah suci, amin, dan memohon perlindungan Allah daripada segala penyakit dan juga segala kepayahan dalam mengerjakan ibadah haji, serta berdoa agar jemaah haji kita ni akan dianugerahkan dengan haji yang mabrur. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.